Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video. Ayuh kita tonton. Kemudian saya berikan ulasan, react dan kritikan. Dan bila Nabi Adam turun di mana? Turun di Jabalul Hind. Panggil dia di mana? Di nama tempatnya di Sarinda. Nah, di Sarinda. Dekat India. Ada satu gunung. Dalam kitab sebut dia turun di India. Turun dekat gunung Sarinda. Tapak kaki tu ada lagi atas gunung tu. Dalam temple, dalam apa ni, dia punya berhala dekat situ. Daripada buat berhala tak tu orang Hindu buat. Dan ada tapak kaki besar. Tapak kaki Sayyidina Adam AS, katanya tu tapak kaki beliau. Dia turun di situ. Karena para Nabi SAW, antara kelebihan mereka ketika memijak benda yang keras akan menjadi lembut. Dan benda yang lembut akan menjadi keras. Nah, kalau pijak batu dia akan jadi membentuk kaki. Dan Sayyidatina Hawa pula diturunkan dekat dengan Jeddah. Dekat dengan lautan Jeddah. Lepas tu katanya maqam Sayyidatina Hawa sampai sekarang di Jeddah. Ada maqam Ummuna Hawa. Panjang maqam dia tu. Panjang. Dekat dengan Jeddah. Di kota Jeddah. Kota Jeddah tempat kita turun kepada Tamak. Nak di Mekah. Dan mereka berpisah. Karena Nabi Adam turun di India, dia turun di Jeddah. Mereka berpisah. Berapa lama mereka berpisah? 500 tahun. 500 tahun Nabi Adam dengan Sayyidatina Hawa berpisah dan Nabi Adam mencari isterinya tersebut. 500 tahun berjalan. Dan Nabi Adam AS pada ketika setelah dia turun, beliau, baginda Adam AS, menanam pokok, mengorek telaga, kemudian menghidupkan bumi pada waktu tersebut. Dan setelah berapa lama, lepas 500 tahun tu bertemu dengan Sayyidatina Hawa dan di Makkah, sebagai kata di Bukit Arafah tu, di Jabal Arafah. Dan mereka hidup berkahwin dan bersama. Dan setelah itu Nabi Sayyidatina Hawa lahir anak. Berapa orang anak? 39 orang anak. 39 orang anak tadi daripada 20 kelahiran. Setiap kali lahir keluar dua. Keluar pula kembang semua. Kembang lain jantina. Jadi keluar pertama laki perempuan. Perut kedua keluar laki perempuan. Sebanyak berapa? 20 kali. Tapi anak 39. Tak, kerana ada seorang anak yang keluar tanpa kembang. Siapa? Nabi Allah Syith alaihissalam. Yang ini tak ada kembang. Beliau keluar seorang-seorang. Dia seorang je keluar dan beliau kata dalam riwayat disebut mempunyai di dahinya ada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Nabi Muhammad pada dahinya Sayyidina Syith alaihi salam. Antara anak Nabi Adam yang jadi Nabi Syith dan Nabi Habil. Habil yang dibunuh oleh Qabil. Qabil membunuh adiknya yang merupakan Nabi Allah, iaitu Sayyidina Habil. Sayyidina Habil Nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Allah Adam alaihissalam sentiasa berpesan kepada Nabi Syith untuk menjaga nur, cahaya yang ada pada dahi beliau, itu cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah diturunkan cahaya tadi dengan cara pernikahan yang sah. Tidak, nanti akan hilang cahaya tersebut. Okey, kita sudah menontonnya ataupun mendengarnya. Alhamdulillah. Para penonton yang dirahmati Allah, satu asas yang sangat penting apabila kita berinteraksi dengan kisah-kisah, dengan cerita-cerita para Nabi dan Rasul, ialah apabila Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menceritakan sesuatu aspek daripada cerita Nabi atau Rasul itu, bererti ia tidak penting. Bererti tiada manfaat yang dapat diambil daripadanya. Bererti tiada iktibar, tiada ibrah daripadanya. Dan apabila Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menceritakannya, maka kita tak payahlah cerita. Apakah kita rasa kita ni lagi hebat daripada Allah dan Rasulullah sampai kita nak cerita benda-benda, perkara-perkara, aspek-aspek yang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cerita? Perkara ini bukan terhad kepada Ustaz Nazrul saja, tetapi menjadi kebiasaan sebahagian asatizah di Malaysia ni. Mereka suka cerita perkara-perkara berkaitan dengan Nabi dan Rasul yang tidak dicerita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan tidak juga oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih ataupun hasan. Contoh terbaik apa yang baru disampaikan oleh Ustaz Nazrul tadi tu kan. Seperti pertama Nabi Adam alaihissalam, bahawa kononnya tapak kakinya ada di satu bukit, satu gunung di India. Okey, satu kredit kepada Ustaz Nazrul ya. Kalau kita dengar beliau ada sebut dikatakan. Jadi bukanlah beliau nak kata ianya sesuatu yang sahih. Okey, jadi sesiapa yang tajam akan tahu bahawa Ustaz Nazrul pun tidaklah menyandarkan perkara ini secara sahih ya. Tapi tak apalah. Yang pertama tentang kononnya tapak kaki Nabi Adam alaihissalam ada di India. Sebenarnya ini adalah satu mitos yang masyhur dan semua agama pun claim perkara yang sama. Okay, kalau kita mengkaji tentang tapak kaki itu, mereka yang beragama Buddha juga mendakwa, they also claim itu adalah tapak kaki Buddha. Mereka yang beragama Hindu juga mendakwa itu adalah tapak kaki Dewa Siwa. Dan mereka yang beragama Yahudi, Nasrani sebahagiannya, termasuklah juga sebahagian umat Islam, mendakwa itu adalah tapak kaki Nabi Adam alaihissalam. Jadi semua agama major, semua agama besar di dunia merebut tapak kaki itu sebagai tapak kaki pengasas mereka ataupun Nabi Adam alaihissalam. Dan semua penganut agama ni pun sebenarnya tak ada bukti pun. Sebab ada tapak kaki kat situ, masing-masing mendakwa itu adalah tapak kaki pengasas mereka ataupun Nabi Adam alaihissalam ya. Ini adalah satu mitos yang sangat masyhur. Okey, kisah yang kedua. Kubur Nabi Hawa ada di Jeddah. Yang ini memang famous. Okey, dan kubur itu sangat panjang dan ada yang kata pula sepanjang 80 meter. Sekali lagi kalau kita mengkaji, tak ada bukti pun bahawa itu adalah kubur Hawa. Tak ada bukti pun. Ia hanyalah hearsay, hanyalah mitos, hanyalah sebutan-sebutan sahaja ya. Kejap. Kalau ia bukan kubur sebenar Hawa, kenapa kerajaan Saudi membina tembok keliling? Tak bagi orang masuk pun. Restricted area. Kalau bukan kubur, apa salahnya? Okey, para penonton yang dirahmati Allah, sebelum adanya kerajaan tauhid di Saudi, memang lokasi itu menjadi tumpuan orang ramai untuk nak sebut kuburiyun macam laser pula, untuk mereka beribadah di sana, mereka beriktikaf di sana, mereka solat di sana, mereka berdoa di sana, mereka membaca Al-Quran di sana, mereka macam-macam lainlah yang biasa dibuat oleh kuburiyun. Okey, maka apabila kerajaan Saudi yang ada sekarang ni, alhamdulillah, mereka menjaga umat Islam daripada perkara-perkara khurafat itu, daripada amalan-amalan yang boleh membawa kepada syirik itu. Lalu dibina tembok. Mereka bina tembok bukan sebab itu benar-benar kubur Hawa, tetapi bagi menjaga umat Islam daripada membuat karut-marut, bukanlah karut-marut, beribadah kan, di satu tempat yang mereka yakin ada kekeramatannya, ada karomahnya, ada keistimewaannya. Kalau doa di situ lebih makbul contohnya. Kalau beriktikaf di situ dapat pahala kononnya ya. Okey, dan perkara ini sebenarnya mana-mana kubur yang disandarkan kepada nabi ke wali ke apa ke, sebenarnya hanyalah dakwaan, tak ada bukti pun. Macam kubur Nabi Hud di Tarim kan. Kata je Nabi Hud. Tak ada bukti pun sebenarnya. Okey, dan macam-macam kubur lainlah yang disandarkan kepada nabi sekian-sekian ke apa ke, tak ada bukti pun sebenarnya. Hanya mereka yang berkata itu adalah kubur dan mereka pun fokus kepada kubur itu ya. Okey. Itu tentang kubur Hawa. Alright. Yang ketiga tentang kisah Habil dan Qabil. Habil dan Qabil kan? Okey. Kisah ni masyhur. Ada dalam Quran. Ya ke ada dalam Quran? Okey. Kalau kita kaji kisah ni, ia bermula daripada ayat 27 surah Al-Maidah. Ayat 27 surah Al-Maidah, akan tetapi walau bagaimanapun namun begitu, kalau kita semak teks ayat Quran tu, tak ada nama Habil, tak ada nama Qabil. Kalau kita baca terjemahan memang ada, tapi perhatikan ia dalam kurungan. It is in bracket. Okay? So, kisah sebenarnya Habil dan Qabil ni nama tu tak ada dalam Al-Quran, nama tu tak ada dalam hadis-hadis yang sahih. Kalau Allah dan Rasulullah tak sebut nama, tak payahlah kita nak letak nama. Okey. Jadi nama itu dipercayai daripada sumber Israiliyat. Alright. Jadi dalam kotak description, saya ada bagi link tulisan Ustaz Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri Hafizahullah yang menerangkan memang ada dalam kitab-kitab tafsir. Bukan dalam Al-Quran, bukanlah hadis,
Tapi nama Habil dan Qabil tu ada dalam kitab-kitab tafsir. Okey, kitab-kitab sejarah pun ada. So memang ada, dan selepas itu beliau Ustaz Dr. Zulkifli Al-Bakri mengemukakan pandangan para ulama yang mengkritik kedua-dua nama ni, bahawa macam saya katalah, tak ada pun daripada Quran dan hadis, dan apabila Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak sebut nama tu, tak payahlah kita nak sebut nama. Kan, sebab yang tak ada manfaat, tak ada iktibar, tak ada ibrah di sebalik nak tahu nama tu. So kenapa nak sebut nama kan? Okey. Tapi yang menariknya bila sebut nama Habil, kita dengar Ustaz Nazrul kata Nabi. Habil ni seorang Nabi. Tu saya pertama kali dengar tu. Okey, sejauh yang saya tahu, Habil dan Qabil tu adalah nama daripada sumber Israeliat. Tapi nak kata ialah seorang Nabi, ini pertama kali saya dengar. Saya tak berani nak kata betul ataupun tidak. Kita kena tanya kepada Ustaz Nazrul lah mana sumbernya untuk berkata itu adalah seorang Nabi. Bukanlah itu. Beliau yang ini Habil adalah seorang Nabi. Ya. Jadi kisah-kisah macam ni, sekali lagi saya ulangi, tak ada pun dalam Al-Quran dan hadis. Anak kembar ke apa semua tu kan. So apabila Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak cerita, tak khabarkan, berarti tak ada manfaat, tak ada iktibar, tak ada ibrah. Tak payahlah kita nak cerita kan. Saya tahulah kalau cerita orang seronok dengar, dapat sambutan, hadirin pun lebih ramai. Tapi implikasinya itulah kita telah menyandarkan sesuatu kepada Nabi Adam, kepada Hawa, kepada Habil, kepada Qabil kan. Sebab dalam rangka kita beriman kepada para rasul, para nabi dan para rasul kan, salah satu daripada rukun iman, hendaklah kita menyampaikan apa yang sahih tentang mereka. Bukan kita menyampaikan cerita-cerita yang dikatakan. Okey. Jadi ada implikasi akidah di situ sebenarnya ya. Okey. Jadi moga-moga kita lebih berhati-hati apabila mendengar kisah-kisah, dan apa yang Allah cerita dalam Quran sudah cukup. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita dalam hadis-hadis yang sahih dan hasan sudah pun cukup, tak payah cerita-cerita lain. Dan bila kita baca cerita-cerita dalam Al-Quran tu, perhatikan ya, sebab kadang nama tu ada tapi nama tu dalam kurungan. Berarti penterjemah yang tambah, bukan dalam teks Arab Al-Quran itu sendiri. Baiklah, demikian sedikit ulasan, riak dan kritikan saya. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.